Kita nak berkongsi kepada anda semua. Ini berkaitan dengan kempen keselamatan jalan raya dan juga OPS bersepadu Aidilfitri 2022. Bersama kami di studio, selamat datang juga Assalamualaikum Datuk Lomah Jamaan yang merupakan pengarah kanan penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Datuk, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami, dan seperti biasa yang kita maklum, pegawai dan anggota JPJ bertugas juga sewaktu perayaan ini. Jadi untuk selepas 2 tahun kita tidak beraya lah, kalau boleh kita gunakan terma tersebut, Datuk, ya. Kita tahu kegarahan di kalangan ialah masyarakat untuk kembali pulang ke kampung. Jadi dari segi perincian oleh pihak JPJ ini, bagaimana usaha untuk mengurangkan kadar kemalangan dan juga untuk memastikan perjalanan yang lancar ini? Ya, okey, pertama kali saya mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada RTM yang akan memberikan kami slot pada pagi ini untuk memberikan sedikit penerangan berhubungan sempena OPS Hari Raya Aidilfitri kali ini. Saya juga mengambil kesempatan untuk menyampaikan salam daripada ketua pengarah kami lah. Dia tak dapat hadir pada pagi ini kerana ada tugas yang tak dapat dielakkan. Jadi balik kepada soalan tadi itu, apakah strategi kami dalam kita menghadapi suasana yang akan datang ni, orang panggil exodus hari raya selepas 2 tahun. Orang menunggu-nunggu peluang untuk balik kampung, ya. Jadi kami telah merangka strategi. Kami merangka strategi mengikut pada statistik kami, dan juga kita melihat daripada traffic psychology, enforcement psychology. Kita telah adakan lebih kurang 20 hari. Strategi kita dalam masa 20 hari ini untuk mengadakan operasi-operasi tertentu. So kita bermula pada 18 hari bulan. Kita dah bermula, yang mana pelancaran operasi ini telah pun disempurnakan oleh YB Menteri kita. Bermula pada 18 sehingga 8/5, lebih kurang 20 hari lah. So awal sebelum Hari Raya kita mengadakan advokasi. So kita mengadakan advokasi lebih kurang dalam 10 hari macam tu. Kemudian pada malam ini 28 hingga 29 malam kita mula mengadakan operasi penguatkuasaan yang lebih tegas lah. Advokasi dulu, kemudian kita adakan penguatkuasaan. Kemudian lepas penguatkuasaan itu, habis Hari Raya, kita akan mengadakan analisis. Hasil daripada kita punya tindakan-tindakan yang kita buat sebenarnya OPS Hari Raya ni. So pengisiannya, advokasi ini, kita telah pun berjumpa dengan pengusaha-pengusaha pengangkutan awam, ya. Kita telah mengadakan advokasi kepada mereka, memberi nasihat kepada mereka, membuat pemeriksaan-pemeriksaan di terminal-terminal bas bagi memastikan supaya perjalanan mereka selamat. Bas tu, kondisi bas itu mestilah berada dalam keadaan roadworthiness lah. Boleh berada di jalan raya selamat, kerana satu kemalangan yang melibatkan pengangkutan awam ni boleh melibatkan banyak nyawa terlibat sekaligus. Betul. Jadi memang kita tumpukan pada terminal-terminal, depo-depo bas-bas awam ni. Kita telah buat pemeriksaan. So lebih kurang 77 seluruh negara ada depo, dan juga lebih kurang 28 lagi terminal-terminal lain yang kita buat pemeriksaan, dan hampir 90% lah kita dah buat pemeriksaan. Jadi hampir selesai lah pemeriksaan-pemeriksaan ini. Dan juga selain daripada itu, kita membuat juga advokasi kepada pemandu motosikal. Motosikal inilah yang menyumbang kepada, kata orang tu, statistik kadar kemalangan yang paling tinggi. Jadi kita tumpukan juga kepada motosikal, kerana 60% kemalangan maut ni. Dan daripada statistik kita mendapati bahawa motosikal ni lah, penunggang motosikal ni lah yang terlibat dengan fatal accident. So tumpuan kita dah kaji. Di mana yang kita pergi, di mana yang kita perlu buat advokasi, hotspot tertentu, kemalangan jalan raya. Dan mungkin juga pertanyaan timbul, kenapa semasa musim Hari Raya ni kita orang tengah sibuk nak balik, JPJ sibuk pula nak buat pemeriksaan. Ini selalu ditimbulkan, ya kan? Orang marah. Orang dah jam nak jalan ni. Oh, dah jam. Kenapa nak buat pemeriksaan lagi, kan? Tetapi hasrat kami bukan nak menyusahkan tau. Hasrat kami ni untuk mengurangkan kadar kemalangan, mengurangkan fatal accident. Jadi mungkin orang marah, mereka mungkin kena saman, kena bayar duit, kehilangan wang kerana kena bayar saman. Tetapi bagi kami, JPJ dan mungkin anggota penguasa yang lain, agensi yang lain, biar hilang duit, jangan hilang nyawa. Betul. Jadi kami akan buat tindakan. Jadi kami rasa tindakan tegas ini akan dapat membantulah. Mungkin dari segi orang melihat
mengganggu. Tetapi dari segi hasilnya lebih baik daripada itu. Dan kami berjanjilah untuk roadblock kami tak buat kali ini. Sebab roadblock memang kita tak mau mengganggu. Kita lebih kepada nak melancarkan perjalanan, memastikan keselamatan. Dan juga mereka supaya yang balik ke kampung sampai ke destinasi. Itu rancangan kami lah. Betul. Jadi sepanjang tempoh kempen ini, apakah kesalahan-kesalahan yang akan dikenakan tindakan tegas oleh JPJ? Ini pun menarik soalan ni. Soalan ni berbalik kepada tadi, kita kata biar kehilangan duit, jangan kehilangan nyawa. Kan? Jadi memang telah diwartakan, ada 5 kesalahan. 5 kesalahan yang kita tidak bagi compound kali ini. Jadi kita akan terus bagi tarikh mahkamah. Sebab kita dah lihat pada statistik kita bahawa 5 kesalahan ini yang menyumbang kepada statistik kemalangan jalan raya. Iaitu tidak patuh isyarat lampu merah. Ini ramai. Banyak saya ingin pun juga ambil kesempatan ini beritahu kepada pemandu-pemandu e-hailing kan, e-hailing supaya janganlah melakukan kesalahan ini, tidak patuh kepada lampu isyarat merah. Banyak berlaku kemalangan disebabkan oleh kegagalan mematuhi lampu isyarat merah, tidak patuh pada had laju awas. Kita ada 45 stesen-stesen ataupun kamera-kamera yang kita letak di tempat hotspot kita. Jadi kamera ini akan berfungsi selama 24 jam, 24/7. So siapa yang langgar memang akan dapat capture by dia kamera lah. Dekat media sosial disebut ambil gambar dulu, bayar kemudian. Itu antara advokasi. Advokasi. Ambil gambar dulu, bayar kemudian kan. Macam hire purchase pula. Ambil dulu, bayar kemudian. Tapi betul lah. Itu salah satu cara advokasi yang saya rasa melekat. Orang sedar di fikiran. Itu macam-macam cara lah. Kita buat TikTok dan sebagainya kan. Yang antara lainnya lah menggunakan telefon bimbit. Telefon bimbit selalu dalam jam, orang boring kan. Tengok telefon bimbit. Tapi bila tengok-tengok dia dah lewat. Lagu kembangan. Ini antara benda-benda yang kita tidak dapat kompromi lah. Memotong barisan dan menggunakan lorong kecemasan. Ni potong queue. Banyak kalau dalam jam ni kan. Yang lain pun marah. Kan? Begitulah ceritanya. Dan dendanya pun agak tinggi kali ni. Kalau diletakkan hukuman tu di mahkamah, selalunya lebih tinggi daripada hukuman compound lah. Dan bagaimana Datuk lihat dengan mengenakan dari segi perincian tegasnya sebegini, bagaimana ia boleh membantu warga masyarakat supaya mentaliti untuk bertanggungjawab secara sendiri, bukan dah nampak penguatkuasa baru masuk balik dalam jalan raya. Kalau tidak, dia dekat emergency lane dah nampak officer baru masuk ke dalam jalan balik. Okey, begitulah. Antaranya kita melihat bahawa tindakan enforcement kita panggil enforcement strategi dan juga traffic psikologi. Yang ini kita kaji. Kenapa mereka tidak boleh berubah? Antara lain kita mesti melihat Ketua Pengarah saya selalu kata ada 2 perkara yang JPJ kena buat. Satu, advokasi, lembut kita pujuk, buat. Yang keduanya kita buat enforcement. Dia kena ada 2 lah penguatkuasaan ni. Jadi supaya mereka ingat, supaya mereka patuh, kita melakukan advokasi dulu. Kita bagi dia supaya sedar tentang kepentingan mematuhi, keperluan mematuhi, dan jika gagal, apakah hukumannya. Dan enforcement datang. Kita akan kejar. Jadi strategi kita supaya kita follow lah strategi advokasi, enforcement. So begitulah. Kita lihat setakat ini enforcement kita ataupun dipanggil keberkesanan pada enforcement kita panggil perception of being caught. Berada di tahap yang rendah membandingkan dengan negara maju yang lain. Dalam sekarang ni bila kita ada banyak berada di jalan raya, kita punya selerakan enforcement tu semakin besar, dia punya perception of being caught akan jadi tinggi. Jadi dia mencapai sehingga 50% setakat ini. Kalau kurang enforcement, perception of being caught akan rendah. So dalam masa ini, dalam masa 20 hari ini, kita memang telah pastikan supaya the omnipresent, the keberadaan JPJ ni biarlah menyeluruh supaya perception of being caught ni tinggi. So dengan tingginya perception of being caught, maka harapannya lah mereka lebih mematuhi undang-undang. Jadi itulah caranya. Kita harap boleh sampai 75% lah. Dari aspek pengangkutan kenderaan komersial, contohnya bas, ekspres dan sebagainya, setiap tahun JPJ akan mengadakan pemeriksaan khas
kepada kenderaan ini. Jadi tahun ini apakah aktiviti penguatkuasaan yang ditetapkan untuk kenderaan ini? Oh ya, ini satu soalan yang menarik jugalah untuk kita mengingatkan dan meyakinkan orang ramai bahawa JPJ melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dalam memastikan perjalanan menggunakan perkhidmatan awam ni selamat. Jadi kami telah menjalankan pemeriksaan di terminal-terminal bas yang saya sebutkan tadi. Bukan saja kita akan mengadakan pemeriksaan di terminal-terminal dan juga depo-depo bas, tetapi kita juga akan meletakkan pegawai-pegawai risikan kita di dalam bas-bas yang bergerak supaya kita memastikan pemandu bas ini dalam keadaan selamat, behavior dia, dia punya kata orang tu perangai dia, sama ada dia letih atau tidak sebagainya kita akan ada. Tapi kita buat secara random. Tidaklah secara menyeluruh tetapi kita akan ada di tempat-tempat tertentu yang kita cuba untuk mengurangkan mana-mana laluan yang kita rasa sangat berbahaya lah. Jadi selain daripada itu kita juga bekerjasama dengan agensi-agensi lain, AADK umpamanya, PLAS umpamanya, kita bersama-sama Petronas, kita bersama-sama lah dalam operasi kali ini. JPJ, Polis, PDRM kan, kita pun bersama-sama. Itu sebab kita panggil Op Bersepadu. Bagi memastikan pemandu bas ini bebas daripada pengaruh alkohol, bebas daripada pengaruh dadah dan sebagainya. Yang ini yang kita sangat khawatirlah. Alhamdulillah, kalau saya ambil statistik semasa Ops tahun baru Cina baru ni, alhamdulillah, tidak ada satu pun kemalangan yang melibatkan pengangkutan awam. Namun kita dapat 7 kes pemandu-pemandu bas yang terlibat dengan pengaruh dadah. Jadi kita stop from the beginning. Itu kita punya strategi lah. Before it happen, kita check dulu. So alhamdulillah tidak berlaku lah kemalangan yang tidak diingini sepanjang operasi yang sebelum ini. Dan juga pastinya inisiatif JPJ ini memerlukan sokongan warga masyarakat jugalah, mereka yang menggunakan. Dan satu lagi aspek berkaitan, Datuk boleh kongsikan dengan para penonton, baru-baru ini Menteri Pengangkutan telah mengumumkan larangan kenderaan micromobility. Apa yang boleh diperincikan kepada para penonton? Ini memang menjadi topik hangat sekarang ni. Kita dapat lihat banyak dalam Facebook, Twitter, orang marah kepada JPJ, kenapa nak halang e-electric, e-vehicle, micromobility, sedangkan kita sekarang bergerak ke arah e-motor kan, e-kereta dan sebagainya. Kenapalah JPJ ni kalau orang nak buat sesuatu yang baik, dia akan mesti menghalang. Kita melihat dari sudut yang berbeza. Sudut kita yang berbeza adalah kita melihat kita kena lihat definisi dulu. Apa itu e-vehicle, micro mobility, moped dan sebagainya. Kita lihat mereka ada definisi dia mesti tertentu kerana mereka ni kenderaan-kenderaan ini kelajuan mereka ni rendah, bawah daripada 50 km sejam. Jadi bila mereka bawah daripada 5 km sejam, mereka akan mengganggu. Bila mereka berada bersama-sama dengan kenderaan-kenderaan lain dan berlaju, mereka akan mengganggu perjalanan. Bukan saja mengganggu, tetapi membahayakan orang yang menggunakan kenderaan-kenderaan micromobility, kita panggil micromobility. Tetapi ada juga satu isu yang ditimbulkan. Bagaimana pula dengan kenderaan-kenderaan ataupun devices yang digunakan oleh orang OKU. Kursi-kursi roda yang elektrik ni kan, sama ada mereka juga dihalang daripada menggunakannya di jalan raya. Sebenarnya dari skop undang memang tidak dibenarkan berada di jalan raya. Mereka hanya boleh untuk tujuan melintas, berada di walkway boleh. Tetapi untuk berada di jalan raya dan menggunakan sebagai kenderaan, memang tak boleh sebab memang diharamkan kerana dia akan menyebabkan gangguan kepada flow kenderaan-kenderaan lain. Yang ini kita kena faham apa beza micromobility dengan e-car. BMW ada e-car-nya, Mercedes ada e-car-nya. Bukan kita menghalangnya itu. Yang ini kita menghalang kenderaan-kenderaan kecil yang saiz dia yang kecil, yang kelajuannya bawah daripada 50 km. Yang ini kita kena jelaskanlah supaya rakyat faham. Tujuan kita adalah untuk keselamatan. Mereka boleh menggunakan di tempat-tempat rekreasi, di walkway, di bahu, bukan di jalan raya. As long as bukan jalan raya, yes, gunakanlah. Kita tak ada masalah. Dan juga ia juga tertakluk pada PBT. Maksudnya
pihak berkuasa negeri lah ataupun pihak berkuasa tempatan di satu tempat, dia boleh wartakan kawasan mana yang boleh digunakan. Dan juga kalau mereka masih menggunakan, kalau kita ikut undang-undang, kita boleh tangkap, sita dan sebagainya. Tapi untuk masa ini kita memberikan advokasi. Dalam masa sebulan ni kita tak ada ambil tindakan, kita lebih advokasi. Apakah barangkali Datuk dan juga boleh PBT dan juga pihak yang terlibat sekerja, terutamanya mereka yang mengadakan penghantaran makanan. Ini juga merupakan salah satu vehicle mode yang mereka banyak gunakan untuk mempercepatkan penghantaran makanan dan produk sesuatu produk. Jadi barangkali Datuk lihat pada masa akan datang akan ada satu perbincangan untuk memberikan situasi yang menang-menang kepada semua pihak. Ya, menang-menang ini kita melihat yang pertama sekali kalau pihak penguat kuasa bagi saya, kita melihat pada keselamatan pengguna, nyawa pengguna dan juga apakah dia mengakibatkan permasalahan kepada orang lain. Kita akan melihat pada semua sudut. Kita tak boleh lihat pada satu sudut saja, tetapi kita akan melihat pada sudut yang lain. Umpamanya bagaimanakah mungkin PBT boleh menyediakan laluan khas kepada kepada micromobility ini tanpa menggunakan jalan yang sedia ada. Ataupun kemungkinan pihak PBT boleh juga mengadakan undang-undang tertentu. Di kawasan ini hanya micromobility saja yang boleh. Mungkin kita boleh mengelakkan juga dari segi pencemaran udara dan sebagainya dengan menggunakan kawasan-kawasan tertentu. Yang ini kita kena duduk bincang panjang lagi dengan PBT. Tetapi buat masa ini, buat ketika ini, pembincangan tu masih lagi berjalan. Dan juga dia ada kos juga bila kita nak buat walkway yang baru, struktur yang berbeza dan sebagainya, dia akan memerlukan bajet dan sebagainya. Jadi sama-samalah kita menjaga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Mungkin kebanyakan orang berpendapat untuk menggunakan kenderaan sebegini adalah untuk tujuannya untuk menjaga alam sekitar, tapi banyak lagi faktor lain yang perlu kita tengok juga lah. Terutamanya faktor keselamatan. Kenderaan kecil, orangnya berada di situ dengan kereta yang besar dan kenderaan yang besar, itulah satu risiko yang cukup tinggi untuk masyarakat berada di situ. Mungkin di penghujung slot kita pada kali ini, Datuk, ada ucapan hari raya khas untuk semua pegawai dan anggota. Pegawai Datuk 2 tahun tak beraya, Datuk. Ya, terima kasih. Tapi tetap juga tak raya tahun ni. Masih bertugas je. Okey, itulah kita pengorbanan kita ya kan. Okey, saya mengambil kesempatan ini bagi pihak ketua pengarah saya, semua jabatan pengangkutan jalan juga, pegawai-pegawai pengurusan tertinggi di ibu pejabat dan juga di negeri-negeri mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Sentiasa semaikan dalam diri kita supaya pandu cermat, selamat sampai ke destinasi. Dan kepada semua pengguna-pengguna jalan raya, saya menyeru supaya patuhilah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan bagi menyelamatkan nyawa dan harta benda. Bukan saja itu. Bila kita pelanggar undang-undang, kita akan dikenakan tindakan. So dalam keadaan kita menyambut hari raya ini, bila kita sentiasa ceria daripada mula kita pergi balik kampung sehingga kita balik semula ke tempat destinasi untuk kita cari makanan kerja. Dan saya nak sedikit kalau ada masa sikit lagi, saya nak mohon kepada orang awam melihat portal-portal kami jika terdapat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengguna-pengguna jalan raya yang lain, kongsikan bersama kami. Di e-aduan ni, aplikasi yang terbaru. Ya, aplikasi terbaru ni. Jadi kita ambil semangat ni lah PKP. Kita jaga kita. Kita ambil semangat PKP. Kita boleh pergi kepada e-aduan @jpj melalui email JPJ pun ada, aduantrafik@jpj.gov.my. di mana kita akan proses aduan-aduan ini, dan saya percaya proses aduan-aduan ini dia akan ada gambar, ada video kalau ada video, dan kita akan buat siasatan dan seterusnya kita ambil tindakan. So kita jaga kita lah. Dan bagaimana pula untuk mereka yang berada di kawasan, barangkali bukan berada di kawasan yang padat tapi di kawasan luar bandar juga, mereka juga perlu memastikan pakai topi keledar sekiranya menunggang motosikal. Sebab biasa kita balik kampung ini bukan satu perkara yang biasa dilihat, tapi tidak boleh membetulkan apa yang biasa. Ya, untuk makluman pendengar-pendengar dan juga penonton kebanyakan kemalangan motosikal juga banyak berlaku di kawasan-kawasan luar bandar. Kerana mungkin sikap acuh tak acuh, sikap mengambil lewa tentang keselamatan, memakai topi keledar dan sebagainya, dan mereka mungkin juga
jauh daripada pandangan mata JPJ, pihak PDRM dan agensi yang lain. Mereka merasakan bahawa ini satu tindakan biasa, pergi surau, tak pakai helmet, bagi biasa, tetapi sebenarnya ia bukan biasa. Ia ada satu kesalahan. Okay. Itu dia buah fikir daripada tetamu kita pada hari ini, Datuk Lokman Jamaan, iaitu pengarah kanan penguat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia, bercakap mengenai kempen keselamatan jalan raya dan juga OPS Bersepadu Aidilfitri 2022. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah.